Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini 19 Ogos 2021, lebih kurang pukul 10 pagi. Okey, hari ini baru lepas jogging ya. Okey, so saya nak review sikit pasal crash bar. Okey, yang saya beli daripada penjual di Shopee dan pasang. Okey, so ni crash bar dia. Okey, so kalau di Shopee tu dia bagi tahu ini adalah original. Okey, ada original crash bar. Okey, so motor saya ni baru 550 km saja, so masih belum servis. Okey, masih kotor, tak basuh. Okey, so pasal crash bar ni ya. Okey, so saya beli dekat Shopee, harga dia dalam siap hantarlah. Harga dia saya ingat dalam 280 kot. Okey, post dia lebih kurang RM10. Saya beli dua barang. Okey, dengan yang belakang sekali lah. Okey, tapi saya cakap untuk crash bar saja dulu, because yang di side box punya tu pun ada isu. Okey, so ini crash bar. So bila sampai tu direct daripada China, kilang dia. Faham lah, bila posting tu alhamdulillah tak dia yang bengkok, cuma yang sampai tu ada cala-cala sikit lah. Ni contohnya cala kat sini kan. Okey, so saya boleh terima lagi lah. Okey, so tak apalah. Daripada China, berat dia saya rasa agak padu. Okey, berat juga lah. Okey, so kenapa saya suka design paruh macam ni? Okey, so dia sebenarnya ada tiga bahagian di sini. So tengah dia ada 4 bahagian, 3 bahagian. Yang ini satu bahagian, ini dia bersambung di tengah-tengah ni. Okey, so sampai di sini. Okey, so sampai di sini. So bila you pasang, you akan dapat 3 piece. Okey, so macam mana nak pasang? Okey, saya dah record tu, tapi saya record dengan kalau saya pun nak tengok dalam mana satu so saya tak record properly lah. Okey, so apa yang perlu buat ialah you kena cabut yang ni dulu. Okey, getah ni you kena cabut getah. Okey, loosekan ada 1, 2, 3 skru di situ. Saya tak boleh tunjuk. You kena buka skru ni, semua yang bawah ni. Okey, kena keluarkan yang benda ni yang bawah ni. Okey, so sampai akan jumpa satu tempat kosong nut dekat bawah ni. So kalau perhatikan, okey, di sini dia keluar sini lah. So sini dia punya point dia. Okey, point dia yang untuk the first part. Okey, point yang kedua ni mudah. Dia memang dah siap dah. Ada point di situ. So kalau tengok saya pakai lengki di sini. Okey, so memang satu. Dia dah ready dah kat situ. Okey, so belah kanan pun sama. Belah kanan pun sama lah. Okey, so di bawah ni you kena buka sini. Buka yang ni saja. Buka getah. Okey, yang ni dia takkan buka. Dia buka getah, dia ada skru dia. Buka sini. So dia akan diikat di sini juga. So basically bila you pasang balik, dia akan melengkuk sikit lah. Okey, dekat bahagian tu. Tapi tak apa rasanya. Okey, so yang point kedua yang ni satu, bar kedua, bar satu, bar dua. Ini untuk bar untuk step, side step ni. Okey, ni dia skru yang dia bagi, bukan Allen key, skru macam ni saja. Tapi saya ingat rating dia memang untuk keras lah. Dia boleh tukar skru ni. Okey, dia bagi yang ni sekali. So kita pasang lah. Okey, sampai belakang, ini tempat pemijak ni. So make sure dia bagi skru panjang kat sini. So apa yang berlaku, seller ni dia bagi kepada saya tak cukup skru lah. Memang tak cukup. Okey, so yang saya dapat ialah 2 skru pendek. Okey, di gangguan lori 2 skru pendek, 2 skru sedang, 1 skru panjang. Lepas ada skru-skru yang lain lah, tak ngam. So yang di belakang saya tak boleh pasang. Ni saya pasang, saya pakai yang GV punya. Saya pakai GV punya, dia kena ada spacer yang panjang tu. Okey, tu isu dia lah. So saya rasa untuk ni tak apa cantik lah, boleh tukar lah, tapi ni yang standard punya lah.
Okey, so dalam saya pakai skru macam ni juga, tak nampak, patutnya dia bagi yang Allen key. So yang ini saya pakai saya punya sendiri. But basically kalau you buka Allen key yang belakang ni, kat belakang ni dia Allen key tau. You boleh guna balik that one. You boleh guna balik yang dekat side step belakang tu, you boleh guna balik untuk ikat dekat sini. Saya tak pakai lah, saya pun lupa. Saya dah pasang ni, saya malas nak ni buka. So you boleh buka, pakai yang belakang, you pakai ikat kat sini kalau you tak suka skru ni lah. Tapi skru ni dalam tak nampak, so saya pakai je. Skru yang tu saya pakai kat sini satu. Satu lagi saya space lah. So yang ni kena panjang, skru panjang. Itu je isu dia. Skru panjang dan ada spacer. Spacer ni lebih kurang 2 inci kot. Lebih kurang 2 inci saja. 1 inci, 2 inci, lebih kurang 2 inci lah. Okey, 2 inci dia ada. Yang skru ni lebih kurang 3 inci. Okey, lebih kurang 3 inci lah. 2 inci setengah macam tu lah saya rasa. Lepas tu low ikat lah. Itu je. Very simple. So kalau macam aftermarket ni yang lain, dia akan letak di sini ya. So bila you buka ni, okey, bila you buka ni, okey, pastikan you buka 2 skru ni. Memang kena buka. Semua ni kena buka, 6 skru ni kena buka. Okey, buka skru ni, okey, baru you boleh loose. Lepas tu buka skru yang bawah ni ada 3. Itu je, you buka ni, baru lebih nampak lah ada ruang skru di sini. So itu je untuk pasang yang sini. Yang sana dah ready, tak boleh buka. Sini pun senang je, mudah. You buka skru ni, masuk sini saja. So begitu mudah saja sebenarnya. Cuma tak ada manual, tak ada apa. So saya rasa you pasang yang depan dulu. Okay, so kalau yang side step ni, kalau dia nak pasang pun sebenarnya tak ada masalah. Pasal dekat sini yang main ni dia dah pakai 3 skru. Dah cukup kuat dah. So dia ada 2 part. So part yang kedua ni ialah optional, tapi pasanglah dah ada. So make sure sini ada gap. Pasal tu kita kena pakai spacer. Kalau you tak dapat ni ada. So sebelum sampai you check dulu. So sepatutnya ada 5 skru. Yang ni 2 set. Okey, bawah ni 1. Sorry, sini dalam ni you boleh pakai balik yang belakang sana, tapi dia akan pakai pendek lah, So ini panjang sikit lah. Tapi kalau you ada skru you sendiri, you boleh pakai je. Saya pun ingat macam nak tukar, saya nak pakai Allen key. Nampak cantik sikit lah. Okay, so sini ada tempat lubang untuk letak spotlight. So bagi saya bar ni memang antara yang terbaik lah. Pasal dia original. Pasal dia bersatu, dia bersambung. Bila bersambung, bila dia padu lah. Bila you jatuh, okay, terbalik, dia support tau. So dia tak ada apa, dia takkan kena. So kat sini dia tak stress sangat, because dia bersambung. Okey, dia bersambung. Kalau macam dia setengah tu dia letak kat sini ikat, yang saya rasa tu untuk cantik lah, untuk protect you punya body part saja. Tapi untuk crash bar ni lah sebenarnya crash bar yang betul-betul. Lepas tu diikat kat sini. Yang ni diikat 5 point saja. 1 2 3 4 5. So sangat mudah. So bila you naik, you rasa benda ni berat kat depan, so tambah confident. Dia lebar sikit lah. So letak situ. So sini sebenarnya boleh letak bag, boleh letak spotlight, boleh letak apalah, letak GoPro punya tempat ke. So tak perlu pakai handlebar lah. Okay, so saya rasa benda ni untuk motor adventure ni satu benda yang wajib ada. Okay, so kalau boleh you dapat yang ni, harga dia tak sampai RM300. So saya rasa lepas saya review ni mungkin harga akan naik. Because you tahulah seller ni memang dia orang akan naikkan harga kalau benda ni popular lah. Okay, so tu normal. So jangan terkejut kalau crash bar ni you beli lah, harga dia dah 500, 600, 700. So kalau you nak beli, you beli sekarang. Okay, ataupun you boleh beli. Saya beli daripada Shopee, daripada seller daripada Malaysia. Tapi dia daripada kilang lah. So kalau kita beli dari kilang boleh lah. Saya ingat dalam Taobao mungkin murah kot. Tapi takut macam saya tak pandai berbahasa Mandarin. So takut kita cakap macam itik dengan ayam. So kalau yang ni kita beli paruh dia nampak macam paruh itik. So saya rasa okey lah. So dia tengok memang dia padu lah. Memang cantik. Boleh letak satu spotlight kat sini satu. Okay, satu spotlight saja. Okay, so ataupun dekat bawah sikit, tapi kat batas lah, because kita nak bagi clearance kan dia punya ni. So tak adalah kena macam ni. Okay, because ni dia punya gap dia untuk suspension main lah. So kalau you tengok ini, okay, dengan ini sama. Okay, you tengok tangan saya. Okay, so lebih kurang sama gap antara ini untuk suspension you dengan ini. Kalau you letak something kat bawah ni, nanti kena. Okay, so pastikan bawah ni tak ada clearance apa-apa. So sini boleh letak soft bag sebenarnya kat pasal ni, ataupun boleh letak apa-apa. Saya cadang nak letak soft bag kat sini. Okay, ataupun boleh letak ni, ada boleh ikat, boleh letak spotlight and so on. Kalau nak light malam lah. Tapi saya rasa headlight dia, saya dah test sebenarnya
configuration macam ni memang lampu terang. Memang lampu terang ni ada review untuk saya lah. Saya dah cuba malam, cuma saya tak sempat nak ambil gambar waktu saya tak pakai GoPro. Tapi pakai high beam dia memang terang macam spotlight. So because dia cahaya dia macam spotlight, macam torchlight. Dia kalau macam yang dua tu dia sikit saja. Yang ni dia besar. So dia papah. Cahaya dia memang original pun dah cukup sebenarnya. So saya rasa saya tak perlu pakai spotlight dulu buat masa ni. Okay, so dua benda yang saya review hari ni, crash bar dengan ni. So apa yang berlaku bila saya cuba pasang rear rack yang original tu. Okay, so bila saya tadi tak ada manual, biasalah. Kita kena tebuk kat sini, kena buka sini, kena tebuk di sini. Okay, so saya difahamkan, seller bagi tahu kena beli rack, top rack yang original tu, baru di bawah dia ikat, baru boleh ikat. So saya decide saya return lah part tu. So part tu pun ada dent juga, saya return. So sebenarnya saya beli kat Shopee. Sebenarnya bila you beli kat Shopee, kita sebagai customer, kita ada hak untuk refund. So kalau you tak puas hati dengan barang yang sampai barang tak cukup and so on, you boleh refund lah. So apa berlaku, dia contact saya lah, seller contact saya. Okay, melalui WhatsApp saya cakap saya tak boleh terima barang ni yang belakang ni, tapi yang depan ni saya pasang dah, cuma skru tak cukup, itu saja. Ada dent sikit tu saya boleh terima lagi lah, saya cakap kat dia. Tapi yang belakang kena tebuk, lepas tu memang tak boleh pasang langsung. Saya pun tak tahu macam mana, dia pun tak tahu macam mana nak pasang. Saya cakap yang belakang tu saya refund lah. Okay, saya minta refund. So yang belakang pun 260, tapi sebenarnya harga dia sebenarnya sepatutnya lebih daripada itulah. Memang padu. So saya rasa macam sayang pula nak jual balik, tapi disebabkan saya tak nak pasang, so saya rasa tak apalah, saya pulangkan dia dulu. Dia pun macam take the responsibility, returnkan duit saya, separuh yang saya nak. Okay, bukan melalui Shopee. Okay, so kita deal kat luar je. So saya pulangkan, dia dah masukkan dalam bag-in saya. So bagi saya acceptable lah. Cuma sekarang dia hutang saya 3 skru lah. Okay, dia hutang 3 skru saja. Skru yang saya pakai ni 1, 2 dan skru tengah je lah yang saya guna. So basically saya dah pasang. So kalau dia bagi tu okey lah, at least saya boleh pasang balik lah. At least dia pun ambil ni, because saya rasa ramai juga saya member yang pakai S motor ni memang jumpa dia dalam ni. Saya tak nak sebut nama lah Okay, so kalau nak tu boleh masuk grup Brotherhood lah. So apa yang berlaku, sebenarnya saya dah buka satu grup WhatsApp untuk Brotherhood saja. Okay, so memang alternatif saya lah sebenarnya nak share sebagai pemilik motor ni, because ramai yang grup dalam lain-lain tu saya tak sure lah. Saya bukan nak jadikan compare ke mana-mana, tapi kadang-kadang tu bila you masuk grup WhatsApp ni, semua nak jual barang je. So kadang-kadang kita rasa macam kurang selesa lah, nak jual barang, nak suruh modified sana, modified sini. Bagi saya sebagai pemilik baru motor ni, saya tak suka lah benda-benda tu. Saya lebih suka ride, saya lebih suka tak pasang-pasang macam ni saja, because ni lah motor adventure. Okay, so apa yang kilang dah buat, saya rasa untuk motor ni dah cukup baik dah. Okay, so terpulang lah. Tapi saya untuk masuk trail hutan-hutan, saya nak bawa motor ni rough sikit lah. So setakat ni hari-hari saya bawa. Okay, cuma surau dan masjid di Selangor tak buka lagi. Kan tidak, memang saya akan bawa motor ni lah untuk ke sana. Okay, so insyaAllah lah. Cuma saya rasa motor ni standard bagi saya dah cukup lah. Ni ikut orang lah kalau you nak cantikkan ke apa ke, terpulang. Bagi saya lebih kepada dia punya protection, dia punya safety. So motor ni safety okey, cuma ada isu lah dengan engine, dengan CVT. Owner-owner sebelum ni ada yang dah hantar, tapi tindakan daripada Enforce tu saya rasa boleh dipuji jugalah, tindakan pantas. So saya rasa just a matter of passion je lah. Okay, so alhamdulillah motor saya tak adalah apa-apa. Okay, so saya pun dalam proses nak pergi servis ni. So saya dah dapat semua buku voucher daripada kedai motor yang saya beli di Negeri Sembilan, sangat popular, pun tak boleh nak sebut nama. Okay, because nanti orang kata free promosi pula. So tak ada kena-mengena. So saya rasa tak perlu lah kot saya nak sebut. Okay, kalau nak tahu tu kita boleh masuk join lah. So saya buka grup Brotherhood ni. Kalau nak nanti boleh lah contact saya dekat Facebook. Saya pakai profile yang sama zamanku. So you boleh simply lah kenal saya lah. Kat situ saya boleh bagi link kepada join grup
Ni so saya harap yang join group ni grup-grup pemilik sajalah. Bukan kita tak nak yang belum beli lagi, because kita tak nak data-data kita dikongsi di salah guna. So saya akan pastikan hanya pemilik saja dalam grup WhatsApp ni, because kita dah start ada banyak isu biasanya tak adalah ni sangat. Okey, so yang tu kemudian kot mungkin saya akan review, okey, dan mungkin akan bincang maklumat-maklumat yang dikongsi oleh pemilik W motor ni. So kita bukan nak buruk-burukkan apa, sebenarnya semua motor memang ada masalah masa awal-awal ni. So biasalah kadang-kadang kesalahan owner juga, kadang tak tahu. Okey, macam ada contoh problem motor ni mungkin dia tak ready, okey, ataupun kadang tak perasan bila hujan lebat, contohnya hujan lebat. Okey, air mungkin masuk dalam belakang boot tu, dan masuk dan kena relay dan masalah. So sebenarnya kalau by right kilang dah settlekan benda ni lah. So dia kena pastikan komponen-komponen elektronik di dalam boot belakang tu, kalau kena air hujan yang sangat-sangat lebat, dia tak ada masalah. Saya rasa banyak motor kena benda macam ni. Okey, banyak motor yang saya rasa memang okey, yang kadang-kadang kalau hujan lebat sangat lah, kalau hujan renyah-renyah tu saya rasa tak ada masalah lah. Biasanya rider-rider ni kalau dah hujan tu biasanya berhenti. Kalau hujan lebat sangat, saya berhenti. Okey, so motor saya pun tak parking kat luar, saya parking dah bawah porch lah. Okey, so dia bergantung pada cara penggunaan kita jugalah. So kalau macam hujan lebat sangat kita redah tu, memang risiko tu macam-macam lah. Okey, so tapi ada yang kena, so saya rasa dia pun dah soft. Memang air hujan masuk ikut belakang, kena relay. So tu bukan motor saya just share. So mungkin benda tu bukan salah motor ni, benda tu ialah atas kes cara kita gunakan lah. Okay, hujan lebat dan so on. So mungkin motor ni dia mungkin kena recall kot, okay, untuk betulkan benda tu, untuk jadikan balut dia supaya dia tak kena air, komponen-komponen tu. Okay, so maknanya at least kita boleh tak plastik ke yang satu layer ke, okay, satu layer getah ke, supaya kalau air dia lalu saja. Okay, banyak yang company dia buat macam tu. Mungkin motor ni berasal daripada China. Di China hujan tak apa lebat macam di Malaysia. Malaysia 2-3 hari ni hujan lebat. So kalau tengok semalam kes di Gunung Jerai berlaku kepala air, so ucapan takziah saya kepada mangsa-mangsa banjir tersebut. Okey, so saya di Selangor, so tak adalah. Ada hujan lebat lah, cuma okey, so apa yang berlaku semalam tu rasa macam tsunami lah, mini tsunami. So takut kalau kita duduk di sana pun kita tak tahu. Bayangkan daripada Gunung Jerai tu macam mana, bukannya daripada laut yang so on. So air, kepala air. So kadang-kadang itulah dia. Okay, tak macam yang main motor adventure macam ni, saya pun suka nak cari tempat-tempat yang macam tu dengan motor ni. So itu tujuan dia. Itu kenapa saya sangat suka dengan motor ni. Skuter yang saya rasa adalah satu skuter yang sesuai sangatlah untuk saya, untuk minat saya yang suka jogging, suka masuk hutan-hutan, light hutan. So selama ni saya tak nak masuk pun, because motor tak sesuai. Motor ni sesuai lah, cuma dia punya engine dengan CVT ni mungkin dia ada limit sikit. Tapi so far okey lah. So saya mengharapkan mungkin lepas ni version tu mungkin ada improvement yang lot. Mungkin lah syarikat-syarikat motor mungkin tukar lah kot belakang ni. Ikut lah XADV. So saya rasa motor ni design dia tak ikut pun, dia tak copy pun Honda ADV. Saya bukan nak compare lebih-lebih lah. Saya rasa dia tak ikut sangat pun. Cuma mungkin dia guna teknologi Honda lah. Okay, teknologi yang lebih kurang sama dengan Honda, tapi bukan enjin Honda. Okay, mungkin dia buat lebih kurang sama supaya dia boleh share part. So saya rasa itu bergantung pada Honda lah kalau nak saman dia and so on. Tapi mungkin dia guna lain lah, tapi mungkin tak ngam. Tapi basic skuter ni semua sama je. Okay. Oh, satu lagi saya lupa, dia punya sistem auto start dia. Auto start dia, bila you dah pakai, you on kat sini lah. You on kat sini. Tapi bila you on kat sini, okay,
You kena on jalan lebih kurang 1 minit kot, baru dia akan engage lah. Bila you jumpa mana-mana traffic light, you stop, dia akan off. So bila you off kan, yang ni, bila you off engine memang tekan off lah. You kena letakkan A. Okay, letakkan A, nanti lampu di sini dia akan menyala A. So nanti bila dekat traffic light, dia akan blinking. Bila dia blinking tu maknanya dia off engine. Lepas tu you just press the throttle, dia akan on automatically secepat yang mungkin. Tapi apa yang berlaku dengan sistem ni, dia ada delay. Saya dah kena 3 kali daripada 5 kali saya pakai benda ni dekat traffic light. Boleh tahan dekat malu saya. Okay, so saya cakap saya malu lah. Okay, why? Because dia ada lagging. So kita pulas je, tak pergi. Dia macam baru dia on macam-macam ni. Lepas tu engine exhaust meletup sekali, satu dah. So maknanya sistem dia kurang efisien lah. Okay, so saya akan komplain benda ni dengan pihak M-Force. Saya tak servis lagi. So bila saya tanya dalam grup WhatsApp Brotherhood, so, saya namakan dia grup Extreme WhatsApp Brotherhood. So kita ada dua club, dua grup sebenarnya. Satu yang club yang saya rasa yang initially, so grup saya lebih pada pemilik lah. Okay, so saya bukan nak jadi presiden ke founder ke so on. Saya pun pemilik baru, okay, motor ni. Inilah first motor saya yang saya beli pada M-Force. Jenama pun dah beli motor yang saya tak pernah terfikir saya akan beli motor ni. Bukan saya nak saya nak pada ni sangat bukan jenama baru ni. Tapi saya rasa saya minat motor ni, saya rasa saya minat je lah, saya beli je lah. So, bagi saya jenama tu second choice lah. Of course lah kalau okay, so saya tak nak compare lagi yang macam tu. So, isu tadi ialah isu auto start tadi. Okay, sorry vlogger ni memang dia suka cakap. Okay, memang dia cakap setengah orang cakap kosong tak testing. Tapi saya sebenarnya saya testing dulu. Baru saya boleh cakap. Okay, kalau saya cakap tanpa testing, saya rasa saya tak ada evidence lah untuk bagi tahu. So kalau siapa yang menonton ataupun tengok vlog saya memang santai macam ni je. Saya tak edit apa-apa. Because satu, saya malas nak buang masa untuk editing. Yang keduanya, komputer saya tak berapa nak power untuk buat editing. Tak ada software yang sesuai. Kalau yang ada pun macam saya pun masih struggle juga nak gunakan editing tu. Mungkin from time to time lah. Saya pun baru je jadi vlog dekat YouTube. Baru start last year kot masa PKP. Itu pun pasal beli kamera GoPro masa saya beli motor MT25 bulan 9 ke bulan 10 tahun lepas. Baru start. So, saya tak faham sangat lah. Bolehlah belajar sikit-sikit. Okay, so mana ada yang salah silap tu, maaf lah. Ada yang tanya okay, tak ada narration ke apa semua. Kadang-kadang kita baru, kita kadang tak tahu nak cakap apa. So kadang-kadang kita nak benda tu natural je. So macam saya ambil gambar, saya write tu, sebenarnya saya ada projek. Okay, projek saya, background saya ialah engineering mechatronic. Okay, mechatronic engineering. So saya ada further study. So saya ada research saya lah. Okay, untuk saya do some paperwork. Okay, untuk detection jalan tak elok, detection macam-macam lah. Okay, di depan jalan tu ada lopak air, saya akan buat benda. So saya perlukan raw material lah untuk saya gunakan, untuk saya analisis apa di depan saya. Okay, berdasarkan kamera. That's why saya upload je. So yang lebih-lebih ni saya sebagai sampingan saya lah. So sebenarnya saya buat benda ni semua part of my research lah, I would say. Okay, saya memang meminati dunia pemotoran ni. Cuma dulu saya tak ada berpeluang lah untuk membeli sebegini motor yang seperti ni. Because saya rasa dulu motor saya lebih banyak bawa kereta lah dengan naik RT lah. Disebabkan saya baru pindah di kawasan agak terpencil, agak jauh daripada office saya. Saya terpaksa beli. Okay, because nak pergi ke office saya ambil MRT, saya rasa saya buang masa lah. Sangat buang masa. Okay, parking mahal. Bayar sampai office saya pergi balik pun dah RM10 duit tol, duit RT MRT saja. Dah lah RT MRT lagi, lepas tu kena naik komuter lagi. Penat. Okay, motor parking lagi, dah lah beli motor je lah. Okay, so disebabkan saya beli motor, saya jimat banyak duit. Okay, so saya rasa kalau saya buat loan pun kadang-kadang saya rasa lebih untung daripada saya naik MRT dengan RT. Daripada segi masa. Kalau naik RT lebih kurang 1,5 jam, pergi balik 3 jam saya buang masa untuk pergi dan balik daripada office sebelum PKP. Dengan motor ni saya ingat sama je. Okay, paling cepat dalam 30 minit, paling lambat sejam lah. So maksimum 2 jam je saya guna. Itu pun ikut suka saya. Kalau hujan pun saya redah je. So that's why menyebabkan saya
terpaksa belilah motor-motor yang kecil macam ni. So motor ni 9 liter antara sebab kenapa saya nak beli, nak replace Vario saya. Dan saya rasa motor ni agak sesuai. Walaupun sekarang kita dah jumpa a few thing macam tadi auto start tadi, tapi saya rasa benda tu still acceptable. Tapi tak tahu kenapa masa kadang-kadang dia lagging. Dia lagging lebih kurang 10 second jugalah. Bukan 10 second, 2-3 second. 2-3 second tu maknanya you press yang ni, okay, you press yang ni, dia tak gerak, dia macam kosong. Lepas tu baru dia start engine. Dia start engine, saya rasa dalam 2-3 second kereta belakang dah boleh horn lah. So ada saya tanya dalam grup, ramai yang kata dia on off je. Okay, so dia on off je. So kalau you tak nak pakai, you off je. You off yang sistem ni. So solve problem lah. Tapi macam saya, bila saya jumpa masuk town, saya jumpa banyak traffic light, saya nak pakai lah on. Because saya rasa benda tu jimat minyak dengan menyejukkan enjin. Macam saya pakai motor Vario. Motor Vario saya rasa bab yang ni Honda buat memang amazing lah, aku say. Amazing. Okay, so saya rasa apa yang ada sistem dekat Vario sama lah dengan apa yang ada dekat sistem PCX. Juga sama dengan sistem yang ada dekat Honda ADV lah. Okay lah, engineer Honda berbeza, tapi mungkin engineer dia punya Lifan ni dia still capturing. So ni yang saya find out lah. So sama ada you suka tak suka, saya sejujurnya saya akan review berdasarkan experience saya dan juga pengalaman saya. So saya tak ada nak kata kalau benda ni bagus. Benda ni tak bagus, saya cakap bagus. Bagi saya, kalau benda ni tak bagus, saya cakap tak bagus. Kalau benda ni bagus, saya cakap bagus. Okay, so far enjin motor saya tak adalah apa-apa hal. CVT pun tak ada masalah. Okay, itu je lah. Okay, dia punya intelligent. Okay, kalau Cina dia cakap apa dia? In extreme environment care, mungkin lah. Dia punya auto start sajalah. So dia work, tapi dia kurang efisien lah. Mungkin dia punya tak tahulah saya nak kata tapi tanya yang lain pun sama. Okay, so selain pada tu saya rasa dah nothing much. Okay, so hari ni sebenarnya saya dah review pasal crash bar. Saya dah bagi tahu masalah saya masa beli crash bar dan juga belakang, dan apa yang saya deal dengan Shopee. Saya pun first time, ini second time saya refund daripada Shopee. So saya memang selalu juga pengguna Shopee. So kalau siapa yang beli crash bar ke apa ke daripada Shopee tu, bila sampai tu jangan terus cakap accepted lah dekat Shopee tu. You hold dulu, check dulu barang. Kalau boleh you ada masa, you pasang dulu. Boleh pasang semengam baru you set acceptable. Order receive, baru you tak ada refund apa baru ni. You jangan kalang kabut nak cepat je, nak review, nak dapat point, nak dapat coin tu. Tak perlu. Because Shopee punya style, selagi you tak cakap apa dia panggil, you tak klik button you receive tu, selagi tu seller takkan dapat payment. Dia takkan dapat payment. So ini untuk satu protection untuk pengguna lah. Okay, so saya lebih pada pengguna, because pengguna biasanya di Malaysia ni memang selalu kena macam-macam. Okay, kena macam-macam. Okay, macam-macam lah. Okay, so kalau di overseas memang customer service ni takut dengan customer. Di Malaysia ni baru nak start lah. So saya rasa satu benda yang sangat bagus lah untuk rakyat Malaysia. Okay, so Shopee antara platform yang protect customer punya right. Okay, so kita guna lah. Lepas tu kan ada banyak seller tak suka pakai Shopee, dia suka deal kat luar. Tapi boleh kita atas budi bicara kita boleh deal lah. Macam saya, kalau saya tekan return, saya kena return semua sekali, padahal saya nak barang ni. So saya buang masa lah. Walaupun ada dent sikit, saya boleh accept lah. Kalau harga dia bawah 300, saya beli 2, 4, 500 tak sampai 600. So saya rasa anjing so saya rasa masih value for money lah. Crash bar ni biasanya kalau untuk motor-motor adventure, okay, harga memang agak padu lah, mahal lah. Kalau KTM tu saya rasa kalau original part dia sampai dekat 2,000 lah harga dia. Kalau daripada produk SRC yang saya pun sekarang jual, okay, untuk KTM, so siapa yang nak produk-produk SRC, okay, boleh contact saya lah. Boleh dapat lah diskaun sikit lah, saya buang sikit lah. Okay, ada dekat kat Shopee. Okay, tapi tak ada untuk produknya lah.
untuk lebih motor. Because kalau saya buat pun memang tak boleh jual lah, harga tu bawah 300. Tu terang saya cakap lah. Biasanya lebih 500-600 lah. Okey, harga dia lebih kurang standard harga crash bar 1000. Okey, tu dia. So lepas ni aku tengok lah, bila saya cakap macam ni mesti seller-seller akan naikkan harga crash bar ni jadi 1000. So jangan salahkan saya Okey, so saya bukan nak buka apa-apa, tapi motor ni harga 10,000 tu kan crash bar harga 1000. So agak-agak lah. Okey, so saya rasa harga dia bawah 300 tu affordable lah. Okey, so bila kita beli motor China, of course aksesori kebanyakannya datang dari China. You beli motor Jepun pun aksesori daripada China. So apa masalah dia? Okey, kebanyakan Malaysian semua pakai aksesori semua made in China kan. So kenapa you nak kutuk lebih-lebih macam saya pun, saya fikir benda tu lah in the first place. Cuma dua benda lah yang saya risau. Itu je. Yang lain semua saya tak risau. Saya tak heran. Lampu semua made in China. CVT dia dengan ni, dengan engine ni. So saya rasa macam CVT pun ramai yang dalam grup yang dah tukar macam-macam. So saya rasa yang mana dah tukar macam-macam tu, you kena faham lah ya, warranty you void lah. Kalau you ada masalah, problem dengan motor, you jangan dah bawa pergi enforce. You sendiri cari pasal. Okay, saya memang saya pakai motor ni standard saja. Okay, so standard gaban macam ni. So that's why saya kumpul-kumpulkan pemilik-pemilik yang sedia ada untuk join saya, supaya kita sama-sama enjoy pakai motor ni dan kita sama-sama selesaikan masalah berkenaan dengan motor ni. Okay, dulu saya pernah pakai kereta Citroen yang saya beli second hand. Saya ramai kawan juga, because waktu tu tak ramai expert. So motor ni lebih kurang sama lah. Okay, so saya beli motor ni antara sebab saya nak explore satu jenama baru. Yang keduanya saya nak berkawan juga sebenarnya. Solo-solo ni boring juga sebenarnya. Kalau you pakai Honda, bukan nak kata lah jenama Honda, semua orang tahu, semua orang ada. Kadang you nak join tu macam tak tahu nak cakap apa. Nak ride pun semua ada geng masing-masing. So bukan nak kata saya ni, saya mungkin agak berumur sikit, so mungkin tak boleh nak join grup-grup muda semua. So last kali saya kawan-kawan dengan kawan-kawan saya ada je geng-geng saya, geng-geng off-road saya, geng-geng basikal saya yang lama. Kita okey je, tak ada masalah pun. Cuma geng-geng baru ni macam susah sikit lah. Macam Yamaha pun sama. Okay, so dia besar dan macam-macam perangai. Baik okey lah, kita tak expect. Cuma saya ingat motor ni mungkin baru, mungkin ada problem yang kita akan hadapi, mungkin dia agak rare. So dia lebih kuat lah, dia brotherhood tu lebih kuat sikit lah. Sama macam jenama KTM dan so on. Jenama-jenama yang selain daripada Honda, selain daripada Yamaha, saya rasa memang perlulah ada community lah. Because Yamaha dengan Honda, you tak perlu ada community sangat. Okay, you just gitu-gitu saja, because bersepah bengkel-bengkel dekat luar sana yang memang sejak daripada saya belum dilahirkan lagi pun, okay, lebih 50 tahun dulu pun, umur saya tak sampai 50 lagi, lebih 50 tahun Honda dengan Yamaha dah ada kat Malaysia. So memang dia orang dah lama dah tahu. Motor ni baru setahun jagung. Okay, who knows dalam masa 5 tahun dia akan datang dengan yang baru, dan orang start pakai macam mana orang pakai motor SIM. Okay, and so on. So mungkin motor ni boleh jadi satu motor yang viral, mungkin menjadi motor legend ke, and so on ke, because ketahanan dia. Okay, so bagi saya motor ni nak kata lasak tu, saya jenis orang yang pakai lasak. Pakai motor lasak, saya maunya lasak. Pasal tu saya antara dua benda yang paling penting sekali ialah suspension, selain pada enjin. Dua benda yang saya makan tengok lah, brake, suspension dulu. Enjin saya rasa enjin moden ni biasanya reliable lah. Dua benda je yang saya malas nak upgrade lah. Okay, brake dengan suspension. Brake dengan suspension ni okey. Kebanyakan motor saya beli, kalau tak ada ABS memang saya tak beli. Kalau suspension dia tak ada upside down, tak sedap, memang saya tak beli lah sekarang ni. Okay, because saya rasa cost untuk upgrade benda tu agak mahal. Lepas tu dia tukar dia punya structure dia. And then kalau bukan saya jenis yang suka pakai standard saja ya. So kalau macam you nak tukar-tukar tu, tukar kunci je lah. Bukan nak kata kita ni ada apa. Tapi kadang you pakai motor ni, okay, sementara mungkin ada keperluan tertentu. Tapi bagi saya dah bukan keperluan. Okay, bagi saya it's a hobby. So kepada yang memerlukan motor untuk pergi kerja, so you pilihlah motor yang sesuai dengan you. Okay, so saya terus terang saya cakap, kalau saya ada pilihan, motor ni duduk side by side dengan Honda ADV. Harga Honda ADV ikut harga yang bukan harga 15,500 yang saya baru tanya dalam Facebook, 5,500 cash.
Okey, harga yang diletakkan 11,500 ke gitu, saya rasa. Dengan motor ni mungkin harga dia 10,000. Motor Honda IDV harga dia 12,000 saya rasa. Okey, saya akan pilih motor mana. Kalau dua-dua ready stock, of course saya peminat Honda, saya peminat Yamaha. Motor enjin saya peminat motor-motor keluaran ataupun produk-produk keluaran Jepun. Memang saya daripada dulu sampai sekarang ni lah pertama kali saya beli motor dari China. Dan memang saya tak nafikan saya akan beli Honda. Kenapa saya akan beli Honda? Kerana jenama je lah Honda. Itu saja. Kerana jenama dia Honda, kita percaya yang Honda ni motor dia reliable. Tapi motor Honda pun ada isu juga. Okey, so saya tak nak compare Honda, Yamaha ni bagus, tapi ini adalah pandangan peribadi saya saja. Okey, pandangan peribadi saya suka benda yang reliable. Benda yang tak ada nak bagi saya masalah. Lepas pakai nak kena pergi repair macam-macam, benda bukan kita punya masalah. Okey, so motor ni saya ambil risiko lah untuk beli dan untuk guna setiap hari. So far motor yang saya miliki ni tak ada masalah lah, kecuali masalah dia tak boleh nak ride jauh. Itu saja disebabkan PKP sekarang ni. Okey, itu je masalah dia kan. Nak pergi office pun sekarang tak boleh, pasal office tutup. Bekerja dari rumah macam ni je lah, dah habis. Kejap kan ada meeting, kita buatlah meeting. Okey, ni pun nak jogging-jogging, tidak badan naik lemau. Okey, so kena jaga kesihatan, tak ada orang pun ni. Kawasan ni. So akhirnya dunia online ni semuanya berinteraksi dengan online. So saya pun buat benda ni is part of my research. Part of cara saya untuk belajar. Belajar macam mana nak bercakap depan kamera yang tak ada muka saya. Okey, nak tengok feedback daripada viewer macam mana. Because selama ni saya yang tengok, saya tak pernah tahu. Dan saya kadang-kadang saya nak buat dalam bahasa Inggeris. Tapi saya nampak viewer saya lebih pada Malaysia. So saya cakap dalam bahasa Malaysia je lah. Okey. So saya bahasa Inggeris tu tak adalah lancar sangat, tapi boleh lah. Jika kerja saya guna bahasa Inggeris. Okey, kerja saya memang saya guna 100% bahasa Inggeris. So saya bercakap dengan orang guna bahasa Inggeris lah. Okey, so satu saya tahulah. So pada rakan-rakan yang dah beli motor ni, tahniah lah ya. So join lah kita mana-mana dekat Facebook pun ada share lah. Saya tengah kumpul dengan rakan-rakan yang lain, tengah kumpul masalah-masalah yang ada dengan motor ni. So kita akan compile kan, yang mana-mana yang dah selesai, yang mana yang enforce sudah ambil tindakan, kita akan record kan, dan kita akan compile kan. So saya pun dah create satu grup Telegram untuk info tersebut. So saya rasa dalam grup kami ni pun ada pegawai-pegawai yang secara tak langsung dah masuk dalam grup kami. Walaupun dia jadi CCTV, at least dia tahu. So ini salah satu tindakan yang saya rasa agak positif lah. So saya anggap ini sebagai positif supaya dia nak tahu apa masalah dengan motor ni dengan customer. So mungkin dia boleh improve daripada customer service. So benda-benda yang macam ni sebenarnya memainkan peranan lah after you beli. So saya rasa kalau macam beli motor Yamaha ke Honda pun sama juga. Saya rasa macam motor Yamaha Waisuku yang kadang-kadang dia orang beli baru 2-3 hari dah problem. Okey, yang paling penting bila ada problem kadang-kadang ialah kita manusia ada kesilapan. So kilang ataupun kedai bertanggungjawab untuk ambil dan untuk selesaikan masalah tersebut lah. Okey, bukan hanya pakai-pakai dah problem, dah tak nak buat apa, duit lagi banyak dah. Kalau yang buat loan tu bulanan nak kena bayar lagi, nak kena repair lagi. So memang sakit hati lah. So basically untuk elakkan sakit hati ni kena sabar, itu je. So kalau benda-benda under warranty, hantarlah, claim je lah warranty. Tapi saya rasa orang Malaysia ni dia suka terlebih. Kilang dah bagi cantik, dia nak buat macam-macam, tapi itu pulang pada masing-masing. Siapa yang nak letak nak bagi laju motor ni, okay, go ahead. Motor ni saya dah test, saya dah review top speed dia. Memang boleh pergi 114 dalam highway. Turun bukit sikit 115. Memang dia cut off 13 tak cut off. 114 dia cut off. Saya yang berat lebih 100 kilo pun lebih kurang sama. Saya rasa ada yang share saya berat dia bawah 100 kilo pun sama juga dia punya cut off. Okey, cuma mungkin dia cepat because dia ringan, rider dia ringan. So macam saya dah pasang dengan crash bar ni, motor depan lagi berat. Tapi depan berat ni bagus kalau you nak masuk off road, because dia tak melambung. Okey, dia tak melambung kat depan, dia tak ringan sangat. So depan dia berat, dia grip kat depan lah. So basically lebih sedap lah. Okay, kawan saya memang pakai Honda IDV, dia pun cakap. So saya tak malas nak cakap lah apa masalah dengan Honda IDV. Saya rasa daripada handling lah dia kalah. Itu saja.
Handling je dia kalah, yang lain saya rasa dengan brake lah. Itu sajalah. Engine saya rasa memang personal mesti Honda lebih reliable lah, itu je lah. So kalau you nak cari motor yang engine reliable buat masa ni, kalau you memang very tight on budget ke, you nak cari motor yang you boleh ni, pulang pada you lah. Ni harga murah sikit. So macam saya cakap, kalau side by side memang saya akan pilih Honda ADV, tapi saya fikir motor dia kalau tepi memang tak cantik lah. Itu personal saya lah. Kadang setengah orang dia nampak macam ni cantik, bagi saya tak cantik. Saya nampak macam ni mungkin cantik, orang lain nampak tak cantik. So terpulang pada you lah. Tu orang kata kadang ada perumpamaan, cinta itu buta, mungkin lah kot. Buta lah kot. Kadang dia butakan mata, you nampak macam ni cantik, padahal tak cantik pun. Okay, so saya nampak motor ni cantik, mungkin orang lain nampak tak cantik. Mungkin you nampak motor Honda ADV tu cantik, saya nampak tak cantik. So mungkin lah ada orang nak ayat kita ke, bagi kita macam-macam ke, nak suruh kita beli motor ni. Tapi saya so far tak ada lah. Okay, you gerakkan sendiri je. Saya pun beli motor ni online saja, agak mahal lah. Okay, saya beli kat Ni 9 daripada satu syarikat ni lah yang suka buat live dekat Facebook tu. Tu je lah. Kalau saya tahu pun dari sana nak jumpa kedai semua tutup waktu tu kan, so saya tak pergilah. Bila kita dah beli, ramai pula yang dah offer kita. So biasalah benda-benda macam ni ya. Mungkin lepas ni orang kenal saya kot, tapi saya pun takut kat ramai-ramai orang kenal saya kan. Okay, saya low profile je. Okay, so lepas ni siapa yang nak ride, kita akan organize ride. Okay, kalau dah lepas boleh rentas daerah ni, rentas daerah pun dah banyak habis tempat. Mungkin yang boleh pergi ke Pertak ke Fraser Hill ke, tempat-tempat waterfall. Dekat motor boleh masuk off-road. Okay, jangan sayang lah motor masuk off-road. Tapi kalau yang sayang tak apa, okay, itu yang motor. You ada hak untuk motor you sendiri. Yang penting you enjoy. Okay, motor saya ni memang motor akan bawa saya hari-hari ke surau masjid, insyaAllah. Semoga dia bagi saya banyak pahala lah untuk saya, macam-macam. Okay, cuma dia tengok helmet saya ikat kat belakang, itu je lah. Tak dia boleh masuk helmet. So itu pun dia saya wanted, tapi saya suka lah. Kadang-kadang macam kita lah, kita nak suka pada seorang untuk kita jadikan isteri. Kita kena terima dia lah seadanya. Kadang kita suka bahagian ni, tapi dia kekurangan daripada bahagian ni lagi. So tak perfect lah. So motor ni pun sama, dia tak perfect lah. Okay, dia mungkin perfect daripada segi untuk adventure tu, tapi dia tak perfect daripada segi ketahanan yang lain-lain. Okay, so far engine dia enough, tapi tak tahu ketahan ke tak. So saya still tak boleh nak komen lah. Kalau saya tak pakai lagi, belum 1000 lagi. Tunggulah, mungkin motor ni kalau ada yang pakai 20,000 masih tahan, 30,000 km masih tahan. From there you kena tengok motor ni selepas orang pakai, selepas 6 bulan. Okay, selepas 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 11 bulan, macam mana resale value dia and so on, kita akan study. So saya bersedia saja. Okay, so worst come to worst, kemungkinan besar kalau ada ready stock Honda ADV, kemungkinan saya nak mencubalah ADV. Tapi rasa sama 150. So saya cakap kat diri saya, dah halang-halang motor skuter ni boleh masuk off-road, dah halang tu, saya rasa macam okay, saya nak my last kalau ni saya memang spek yang saya suka ialah Honda lah, Honda X ADV terus lah, yang 750cc tu. Lama dah nak mengidam nak beli motor tu, tapi sekarang queue dia sampai 6, 7, 8 bulan tunggu, tak ada stok. Jadi saya ada motor lain yang saya boleh bawa enjoy. Saya biarkan dulu lah. So that's why saya cuba-cuba dulu motor-motor skuter ni, nak tengok okey tak okey, tu je. Saya nak mencuba tu sebelum beli XADV. Okay, sama je, takut motor tu mahal, you nak bawa masuk off-road pun takut. Okay, jatuh sikit, calar sikit pun takut. Itu yang saya malas tu. That's why saya beli motor ni lah. Okay, motor dalam 10,500 saya beli, 10,500 lah saya beli, agak mahal lah. So kalau you rasa mahal, jangan belilah harga tu. Saya beli because saya takut stok tak ada. Lagipun dia hantar sampai rumah kan. So saya rasa dia punya cost untuk hantar tu, saya anggap dalam 200-300 lah. Okay, 200-300. So benda online tu tak apalah, rezeki lah masing-masing. Saya nak kena pergi kedai-kedai ni pun leceh kak. Itulah inilah, kadang-kadang ya tahulah, bila kita masuk showroom tu kadang ada yang layan, ada tak layan. Tambah kalau kita pakai selekeh-selekeh ni, kadang-kadang orang tak buat dono je. Okay, so saya rasa ramai je yang saya pernah pergi, yang diorang kenal saya pas saya beli motor ni. Baru dia kenal saya. Tapi bagus juga macam tu, orang tak kenal kita sangat. Bagus je. Tak ada apa pun, kita customer macam normal je lah. Sama ada kita serius nak beli ataupun tak serius nak beli. Okay, kalau online ni mudah, tak boleh jumpa depan-depan, tak ada face to face. You just pakai online saja. You suka, you beli lah. You beli, you book, letak booking and so on. Tak tengok, tak test drive.
Okay, so ramai yang tengok review depan ni mungkin you tak macam saya lah, beli blind spot saja. Orang kata you pejam mata, you beli saja, tak tahu apa akan dihadapi. At least you dah tahu dah motor ni masalah ini. Okay, tapi saya join group Honda ADV dah lama, sejak sebelum Honda ADV di launch lagi. Tapi sampai sekarang saya tak dapat beli Honda ADV pasal saya tak nak booking. Saya tak nak booking, saya nak ready stock. Saya pun jahat juga, saya malas nak booking ni, menunggu lama. Okay, saya biarkan lah. Kalau motor dah panas-panas ni, satu lagi saya tak suka motor-motor yang panas-panas ni. Okay, motor panas-panas ni dia harga dia melambung. So betul lah cakapkan saya, daripada sepatutnya harga dia RM12,000, RM13,000, RM14,000. Kalau saya nak awal-awal saya dapat dah, ada orang offer saya RM14,000. Tapi nak berapa beli harga RM14,000? RM14,000 harga you support orang yang nak naikkan harga sepatutnya RM12,000 lebih. So motor ni tengoklah, kalau harga dia lebih daripada RM11,000, kalau loan tu okey lah. Kalau cash tu saya rasa okey, saya rasa itu satu permainan lah. Okey, so saya rasa kuasa di tangan pengguna. Pengguna tentukan lah. Tapi kalau you macam motor macam ni tak popular sangat lah, terus terang saya cakap lah, tak popular pun dah beli motor ni. So tak perlu nak lebih-lebih lah kan. Okay, saya sendiri pun beli saja because saya rasa motor ni tak apa nak popular. Okey juga, saya nak bawa pergi hospital lah, mana saya nak tinggal, orang tak heran. Okay, macam mana saya beli motor Moderna selalu saya ni. Tapi bila saya beli motor Yamaha je, alamak takutnya nak bawa, nak kena lock sana, pergi lock sini lah. Honda okay, kurang lagi, Yamaha nak kena lock sana. Saya pernah beli motor Baisuku, saya jual balik je. Kalau tak pakai pun, ride 1,200 je pasal motor panas. Penat lah pakai motor panas. Kita pakai motor sejuk, pulang pada you lah. Yang penting boleh sampai point A to B, you boleh enjoy. Okay, so sekali lagi sini saya dah lepak tempat yang sama. Okay, yang saya rasa agak tenteram lah untuk saya buat satu video yang review hari ni. So cakap panjang so saya memang suka bercakap. Kalau cakap kadang tak boleh nak berhenti. Okay, so crash bar okey, memang okey. So nak testing pun saya rasa tak nak lah kan. Okey, nanti cala pula. Okey, kalau cala masa tu dah cukup lah. Okey, tapi kalau masuk hutan ni memang dia pergi lah. So hujung minggu ni mungkin lah masuk lah light mana yang ada, lebih confident lah pakai crash bar ni. Okey, so selain benda tu saya pakai bag ni, bag basikal sebenarnya. So agak sesuai lah, kalau saya tak tahu nak letak apa. Okay, kadang saya dah start guna motor ni untuk drive through McDonald okay, dia letak kat depan. So saya rasa ada bag ni boleh lah bantu. Pasal sini nak kena, ruang dia kecil sangat. Bag ni pun okey je lah, dia tak ada ni, harap dia tak mencalakan lah. Okay, boleh lah letak apa-apa yang patut. Kalau nak hujan-hujan lah, dah beli motor, dah beli bag, dah beli pakai je lah. So, saya nak pakai yang soft bagnya. Adalah nak tengok nak rack yang tepi, tapi saya tak minat letak box pun. Saya rasa saya ikat macam ni saya lebih suka bentuk macam ni lah. Cuma kalau nak pergi keluar nanti, memang hari tu saya pergi hospital bawa motor ni, saya helmet saya gonggong lah, saya bawa masuk lah. Itu sajalah. So nak kena bawa backpack lah. So saya rasa okey je lah. Okay, because kalau you masuk off-road, saya rasa kalau letak rack panjang lepas tu kena tebuk. So saya bab tebuk menebuk ni saya tak lah. Okay, so bukan jenis saya lah, nak tebuk sana tebuk sini saya. So susah lah. Macam ni dia tak ada tebuk apa-apa, pasang je, letak je. Okay, so saya pun untuk mengelak. So kalau macam you saya tak nak pakai, boleh buka. Okay, so okay lah, saya nak tunggu servis je. Okay, so I think itu saja untuk ni. So jumpa lagi dalam next video saya untuk review apa-apalah, mungkin lepas ni 1,000 ni. So saya dah dapat voucher, kedai dah bagi untuk first and second service. So saya ingat saya nak servis dekat Segambut, saya direkomend ke sana. Okay, ke Enforce Segambut. So kena rintas daerah. So tengoklah, bawa surat servis tu entahlah. Okay, nak pergi yang lain semua ejen, tengoklah. Okay, nak tukar minyak hitam, benda yang sama je.
Okay, lepas tu nak bagi tahu lah pasal sistem auto dia tak berapa nak efisien sangat nak kena komplain dekat tu. Kalau tak komplain dia tak tahu. Orang kata kena komplain. Okay, enjin dia memang agak kasar jugalah. Mungkin tukar minyak tapi okey lah. Nak tengoklah minyak apa yang dia ada selain daripada PJ1 ni. Ada ramai kata PJ1 ni tak bagus lah apa semua. Tak tahulah, kita tengoklah. Saya tak jangan cuba. Saya rasa dalam ni dia pakai minyak standard, tak tahu lah minyak apa. Minyak kilang, tak tahu lah minyak kilang pakai minyak apa. Kilang mungkin pakai minyak PJ1 kot. Okey. Dan Assalamualaikum. Okey, so jangan lupa subscribe lah untuk channel saya ni untuk my next video. Okey, so saya share ride je lah. Ride review sikit. Okey, just simple lah. Okey, so masing-masing ada cara sendiri. So lama kat ni. Saya berapa minit tak tahu lah ni. Okey, itu je.